Halo, selamat pagi kepada semua jutawan Forever dan kawan-kawan baru. Dapat dengar saya punya suara tak? Kalau dengar tekan satu kasih saya tahu. Dengar tak? Okay, thank you. Saya Kelly adalah MC pada malam hari ini. So, apa khabar semua? Tekan satu, baik. Kalau tekan dua, sangat baik. So, baik ke? Sangat baik. Okey, semua sangat baik ya. Okey, so malam ini saya rasa sangat bagat dapat bersama dengan seorang leader yang sangat hebat. Beliau ada lebih 15 tahun pengalaman dalam bidang MLM. Beliau telah dapat banyak anugerah di platform Forever, sedang dapat top 20 mastermind council di BOI 9333. Okay, marilah kita sama-sama tekan 9333 untuk menjemput speaker malam ini, Eddie Chai. Halo, thank you kepada MC yang hebat malam ini ya. Marilah kita bagi 9 untuk membagi satu bagi dia sebab dia memang dia tak tahu bahasa tapi dia cuba sedaya upaya untuk jadi MC malam ini. So thank you kepada Kelly ya. Sangat hebat. So jadi malam ini ya saya nak memperkenalkan saya sendiri dulu. Saya Eddie, memang dari Kajang. Siapa yang pertama kali ya jumpa muka yang handsome ini, bagi saya satu. Bagi satu. Okey, ada tak? Okey. Wah, thank you. Ramai orang baru Thank you. So kalau sebenarnya malam ini ya kelas ini adalah new FBO baru. Okey, bermakna orientasi FBO baru sebenarnya dulu sebelum saya dalam bidang MLM saya sipu saya dia kata sebenarnya kelas ini adalah untuk semua orang. Tak kira orang baru ke atau orang lama ke atau orang nak berjaya, dia pun boleh. Kenapa? Sebab kelas yang sebegini dia tidak dapat didengar di mana-mana. Kenapa? Sebab sebelum saya menceburi MLM sebenarnya saya sangat tak suka orang MLM. Sebab saya sebelum ni saya dilahirkan di satu keluarga yang agak sampai dulu bila saya pergi sekolah ada driver. So benar dengar ada anak budak pergi sekolah sampai ada driver hantar. So sampai masa itu saya rasa kalau kita nak hidup dengan senang kena berbisnes. Kenapa? Sebab papa saya berbisnes sampai dia sangat berjaya. Tapi apa yang saya nampak bila masa berlalu saya nampak dia setiap 10 tahun dia mesti ada satu masalah. Masalah financial. So masa itu saya suka tanya bapa saya kenapa dia menghadapi setiap 10 tahun menghadapi masalah macam ni. Walaupun you sangat berjaya dalam bidang bisnes anda. Dia kata ini adalah biasa sebab kalau traditional business dia sebenarnya dia akan melalui setiap kali bila ekonomi krisis. So jadi bila sampai umur dia sudah 50 lebih dia sudah kata dia kata dia tak boleh bersara. Kenapa? Sebab dan dia tak boleh menghadapi ekonomi krisis lagi So jadi pada masa itu saya baru faham kalau nak buat bisnes traditional business kita kena sangat kuat. Tapi kalau sangat kuat sampai umur sudah meningkat kadang-kadang kita kena lepas juga. So jadi masa itu saya sentiasa saya suka mencarikan bisnes. Mencari bisnes. Dan saya paling suka berbisnes yang besar macam papa saya. Tapi saya paling benci orang MLM.
atau insurance? Siapa yang sama dengan I? Siapa yang sama dengan I? Bagi saya 3. Ada tak? Ada orang macam ni, macam saya tak? Tak suka, benci. Dengar M saja, wah, tak sesuai. Dengar saja, dia M belum L itu keluar, I sudah kata sorry. Okey, tak sesuai untuk bagi saya. Kenapa? Sebab macam mana pun saya pun ada belajar sampai tinggi sikit juga. So saya memang education okey. So jadi saya tak mungkin pergi jual barang. Okey, dan saya sentiasa tanya, mana ada satu salesman okey, ada satu salesman boleh jadi jutawan? Betul tak? Okey, ini yang apa yang saya fikir dulu. So pada masa itu saya okey, berjumpa, okey, saya sangatlah bersyukur sebab dapat jumpa saya punya introducer saya. So kita kena bagi thank you kepada dia. Saya nak bersyukur sebab jumpa saya introducer MDF Jackie. So dia membawa saya pergi satu platform, okey, dan jumpa mentor saya sampai hari ini. So memang saya sangat bersyukur sebab dapat berjumpa dengan Sifu, mentor saya, dan beliau mengajar saya. Sebenarnya dia tanya saya, Eddie, you suka berbisnes tak? I kata saya suka berbisnes, tapi saya tak suka MM. Okey. So kalau dia kata kalau ada satu bisnes dengan satu sistem yang cara ada, semua you ikut saja, boleh jadi jutawan, you nak tahu lebih teliti tak? So masa itu saya bagi peluang saya sendiri bagi memfahamkan apa sebenarnya apa yang Sifu dia nak sampaikan bagi saya. So pada masa itu dia sudah bagi saya tahu apa platform yang dia berada dan sistem dia. Okay, so sampai masa itu saya baru berbuka mata saya terhadap apa yang dia sedang buat. Okay, so so malam ini saya akan sampaikan apa yang saya dengar. Okay, 15 tahun dulu apa yang saya punya mentor Sifu saya yang sampaikan bagi I. Okay, I harap malam ini info-info yang saya sampaikan dapat membantu anda semua. Okay, dan sama dengan I, you boleh berbuka you punya mata apa sebenarnya saya nak sampaikan. Okay, sekejap. Okay. So semua boleh nampak saya punya slide tak? Kalau boleh bagi saya satu Okay, thank you. Okay, mari. So sebenarnya siapa yang saya jumpa masa itu? Okay, ini adalah mentor saya. Okay, yang memang orang yang sangat-sangat mengubah pemikiran saya. Okay, so sampai hari ini saya memang nak terima kasih kepada beliau. Okay, sebab beliau telah membantu mengajar apa yang sebenarnya kita dalam kehidupan saya. Okay, so dia adalah Sifu, mentor, Datuk Desmond. Okay, so jadi sebelum saya nak sampaikan apa yang dia sampaikan bagi I dulu, sebenarnya dia punya latar belakang sangat-sangat hebat tau. Kenapa? Sebab I tak pernah jumpa seorang dalam network marketing selama lebih daripada 25 tahun. Dan satu lagi adalah beliau telah dapat banyak anugerah dari pihak ketiga. Kalau dia dapat anugerah di company itu biasa. Sebab dia orang hebat. Tapi kalau leader yang dapat dari anugerah dari pihak ketiga, itu tak senang tau. So yang paling best satu anugerah yang memang dianugerah kepada beliau adalah the best in network marketing and entrepreneurship coaching. Ini yang saya memang rasa sangat-sangatlah hebat. Kenapa? Sebab I tak pernah jumpa satu orang yang dia buat bidang MLM sampai dapatkan anugerah sebegini dan disampaikan daripada siapa?
Kementerian Perniagaan. Okey, Menteri Perniagaan. So jadi Perdagangan, sorry. Okey, Menteri Perdagangan. Okey, masa itu. So jadi kita tengok dan beliau okey telah mengeluarkan 2 buku. Buat MLM sampai boleh tulis buku tau. Mengajar, okey, cara yang paling okey, betul dalam network marketing, cara yang betul. So you nampak tak? Okey, kita punya mentor saya Sifu bukan orang-orang biasa tau. Dan beliau juga menghasilkan bisnes yang pertama di Malaysia okey. Bisnes yang pertama dalam okey MLM. Jadi nampak dan sampai beliau dapat satu anugerah sampai sampai beliau dapat doktor dalam networking. Nampak tak? Business. So bila sampai tahap macam ni okey, saya rasa memang tak ada orang lain yang saya boleh belajar saya boleh belajar lagi. So memang orang yang betul saya pilihkan okey dan sangat bersyukur dapat mengikut beliau di dalam sistem beliau okey BOI 9333 dan beliau telah membantu dan melahirkan 28 okey packs okey lebih 28 packs okey orang yang digerah di Britishpedia Successful People in Malaysia. So ini buku memang okey dicatat okey semua adalah tim member kita. So hebat tak? Okey. Jadi I nak tanya, hari ini kalau kita nak berjaya Sifu kita penting tak? Penting kan? Okey. Jadi so you tengok okey ini yang pertama. Sekejap. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh dengar bagi saya satu. Okey, sekejap. Sekejap Ya, sorry semua. Tunggu sekejap. Live ada skip problem Sorry
Ya, sorry ya semua sebab cuaca sangat panas. Itu internet pun sangat panas, so ada sedikit problem, so semua tunggu sekejap lah. So sangat hebat lah. Halo, yes. Saya sudah balik. Tadi ya, sorry ya, yang internet dia crash. So harap semua, okay, sabar sekejap. Saya sekarang, okay. Okay. So dapat berjumpa, dapat nampak saya punya slide tak? Boleh kan? Okay. So thank you. Sebab bersabar dengan saya. So apa yang saya dengar dengan saya daripada saya punya mentor Datuk Sipu, okay. Dia apa sah? Dia tanya saja satu soalan. Tahu tak kenapa anda perlu menyertai MLM? Yang ini konsep yang pertama. Jalan. Okey, tak apa. Okey. So sedang saya nak fixkan yang masalah ni. So saya tengok macam mana. Okey, sekejap. Okey. So masa itu beliau telah tanya saya satu soalan. Dia tanya saya, "Eddie, you tahu tak kenapa you perlu okey menyertai MLM?" So I kata, "Kenapa?" Sebab dia kata MLM adalah satu bisnes yang paling senang untuk jadi jutawan. Masa itu. So bila saya masa itu, okey, bila saya okey nak buat MLM okey, saya ada banyak pertanyaan. So saya tak tahu apa yang anda semua okey
bertanya dalam hati anda, mungkin sama dengan I. So jadi masa itu bila saya bertanya, okey, ditanyakan yang ini, okey, dia kata dia tak kisah sebab apa anda menyertai MLM, tapi antara satu sebab yang sini kenapa anda menyertai MLM, okey, anda pun boleh berjaya mengikutkan sistem beliau. So jadi bila saya masa itu saya okey tanya, okey, macam mana? Dia kata ramai orang menyertai MLM ada sebab-sebab tertentu. So yang sebab-sebab mereka mungkin gaji mereka tak cukup. Jadi mereka nak part time income so jadi mereka nak bersungguh-sungguh mencarikan satu part time dan boleh menggandakan masa dan menggandakan income mereka dalam masa yang singkat. Jadi ini adalah platform yang paling sesuai untuk mereka. Jadi yang kedua, okey, mungkin ada kawan-kawan sentiasa suka ajak dia. Dia nampak, oh, you ada di platform ini, saya pun nak ikut. Ada tak? Ada kawan macam ni tak? So dia nak ikut. So tak apa. Bila dia ikut, boleh juga. Okay? Kalau dia boleh ikut dalam kita punya sistem, dia pun boleh berjaya juga. Dan yang nak, mungkin mereka telah ada income yang cukup. Mungkin mereka tak payah part time income, tapi mungkin dalam platform mereka yang sedang makan gaji mereka tak dapat mencapaikan impian mereka. Mungkin mereka ada something mereka nak capai tapi tak dapat. Jadi mereka pun boleh datang sini. Okey. Dan keempat adalah untuk nak membantu pasangan. Tak kira suami ke atau isteri. Nampak mereka kerja bersungguh-sungguh dan income gaji tak cukup setiap bulan bulan awal duit masuk bulan tengah saja sudah habis. Ada siapa ada rasa macam tu tak? Okay, sentiasa tak kira mereka punya income 5 angka ke, okey 4 angka ke, bila awal bulan duit masuk bank, lepas tu habis juga. Ramai orang kata, "Weh, mana mungkin you 5 angka tau." 5 angka pun habis. Sebab itu gaji, betul tak? Okey. So, mungkin mereka nak bantu pasangan mereka boleh dapatkan saving dalam bank mereka untuk planning future. Okay, so yang apa lagi suka produk mungkin macam saya dulu bila saya jumpa Forever Living yang mula-mula saya sukakan plan dia bermakna bisnes ini dan produk saya memang pernah jumpa masa saya umur 5. Nampak tak? Bila umur 5 emak saya pernah guna dan beli, tapi masa itu ada satu masalah adalah bila saya tanya emak kenapa dia beli, dia kata kawan saya cakap bagus, dia beli juga. Tapi masa itu saya tak terima. Kenapa? Sebab saya tak suka dia punya bau. Masa itu bila budak lagi tak suka bau aloe vera. So jadi saya biarkan itu produk letak di tepi saja. So pada masa itu, okey, bila saya umur 20 okey, saya terjumpa kawan saya, jadi dia so jadi tak kira anda suka produk atau plan dan atau anda suka nak melancong dengan free. Boleh dengar tak? Boleh atau nak melancong ke mana? Ke negara-negara yang you suka, yang mungkin ke Europe ke mana-mana atau pergi umrah atau haji penuh. Nampak tak? Kalau cukup boleh dengar semua? Sangkut lagi ya? Boleh? Okey. Bagi saya 3. Boleh dengar? Okey, boleh. So saya teruskan. So lepas tu tapi bila saya ada banyak sebab-sebab yang mungkin ramai kawan saya mereka ada sebab-sebab mereka, tapi kenapa mereka tak first priority nak masuk buat MLM? Sebab mungkin ada pertanyaan sebegini. Susah, saya tak pandai. Sebab MLM dia nak pandai, nak orang yang pandai bercakap macam Eddie.
You cakap 1 jam 2 jam tak berhenti. Macam itu machine gun. So you boleh lah, okay? Dan ini MLM you tampak tak? Ramai orang pun masuk tapi tak ramai orang berjaya. Masa itu biasanya saya akan tanya satu soalan kepada mereka. Saya kata betul juga. Apa yang anda kata terhadap MLM, betul juga, tangkapan ini tak salah. Tapi, okay, saya nak tanya, luar mana satu bisnes yang senang boleh dapat lah? Senang yang boleh dapat lah income besar tapi yang senang. Ada bisnes yang senang macam ni tak? Ada. Tak pandai bercakap tak apa. Okey, tak pandai bercakap tak apa sebab itu bidang anda belum lagi tahu. So bila anda bercakap dan sentiasa di dalam bidang yang sama, barang yang sama you cakap 10 kali 20 kali memang anda akan pasif. Okey? So, ada sangkut lagi tak? Lain? Tak ada kan? Okey, kalau ada bagi 1, kalau tak ada bagi 3. Okey, thank you. So, mungkin tanggapan kepada MLM ada orang kata, Eddie, kena cari orang, tak suka jumpa orang. Okey, I nak tanya. Sentiasa bila I dengar macam ni okey, I pun ketawa tau. Kenapa? Sebab saya hairan. I kata mana satu bisnes tak payah cari orang punya. Atau you punya bisnes buat itu bisnes terhadap siapa? Kalau bukan manusia. Itu jangan menangkapkan saya. Kalau tak suka jumpa orang, okey, kita katakan, okey, fair, okey. So kita nak pergi interview, nak makan gaji, kita nak jumpa siapa? Nak interview kena jumpa orang juga. Kalau sebegitu you tak suka jumpa orang, tak mungkin you masih pergi interview. Ini yang buat saya rasa pelik, betul tak? So tak apa. Macam mana tanggapan mereka itu adalah perasaan mereka. Tak apa, kita boleh accept tapi kita kena jawab kenapa ada tanggapan macam ni. Mungkin ada kata kena jual barang lah, tak suka menjual lah. Okey. So ini memang saya pun tak suka macam dulu. Sebab kenapa? Sebab dulu saya tak suka MLM sebab saya rasa orang mereka datang, okey, adalah buat hard sales. You tahu hard sales tak? Jual tak berhenti punya. Sudah jual satu barang, diikuti kedua, ketiga, keempat, kelima. Tak habis-habis tau. So I rasa bila masa itu saya ada satu pertanyaan bagi mereka. You ada pakai tak? Kalau you jual sebanyak macam ni, adakah anda pakai itu? Ada orang tak pakai sebab dia salesman. Faham tak? So tapi kalau hari ini kita nak buat bisnes, nak dapat keuntungan, tapi kita tak nak jual barang, okey, satu benda kita kena jual saja adalah masa kita dengan kita sendiri. Nampak tak? Kita satu badan kita jual bagi bos. Bos angkat untuk bagi buat untung. Faham tak? Dia tak suka jual barang pun, you akan dijualkan kepada bos. So ini yang saya tahu kenapa, sebab bapa saya buat bisnes. Sebab dia sentiasa suka, okey, cari orang yang suka kerja dengan dia. Dan dia boleh mengandalkan masa sebab orang dia dapat gaji dan dia buat kerja. Tapi bapa saya dia boleh pergi minum teh. Masa tapi income dia besar juga. Ini adalah jual. Kalau you tak jual barang, you adalah jual sendiri, okey? Dan satu lagi, malu. Kalau nak buat bisnes, jangan malu. Kenapa? Sebab kalau malu, okey, saya nak tanya, kalau hari ini poket tak ada duit untuk beli nasi, itu nak pinjam duit dengan kawan, itu malu tak? Ramai orang dia kata, Eddie, saya malu. Tapi dia pinjam duit, dia tak malu. Ini yang buat saya rasa pelik lah. So saya rasa kalau hari ini kita nak buat satu bidang, kita nak tahu lagi, mendalam, baru kita buat decision. Faham tak? Okay? Dan low class. Low class. Low class ini sebenarnya tak ada satu bidang dia kelas, dia ada disenaraikan di kelas apa tahu. Yang penting anda boleh dapat income yang anda boleh menghidupkan anda tak? Dengan keluarga anda. Kalau income anda tak cukup untuk kehidupan anda dengan keluarga anda, you kena fikir itu kelas apa. Faham tak? So, yang selepas tu ada satu lagi adalah yang ramai seperti saya juga tak suka, kena simpan stok. Kita kena faham, kalau buat bisnes, you tak ada stok, okay, you susah nak buat bisnes. Tak kira mana-mana bidang. Tapi, simpan stok itu
dengan keupayaan sendiri. Faham tak? You jangan masuk katakan you punya sales boleh buat 5,000 tapi anda pergi masuk 300,000 punya produk. Habis. Nak jual sampai bila? Setuju tak? Okay. So simpan stok yang anda mampu. Okay. Boleh buat rolling. Ini yang saya rasa lebih lebih betul. Okay. Dan kena buat loan. Okay. Kalau MLM yang betul, dia tak payah buat loan. Money game dia perlu buat loan. Kenapa? Money game sentiasa dia ada banyak package yang dari kecil sampai besar dan dari slow-nya sampai cepatnya. Itu kena buat loan. Kenapa? Sebab biasanya itu buat loan dia semua money game. Kenapa? Sebab tipu saya dia ada bagi tahu saya ramai orang dia ada keupayaan untuk memilih bidang dan syarikat yang dia nak menceburi, tapi dia tak ada satu keupayaan untuk differentiate apa kita katakan untuk macam mana kata differentiate bermakna boleh tahu bidang itu adalah bisnes yang betul ke atau itu money game. Membezakan. Thank you. Bahasa saya masih belajar juga. So kita, okay. So thank you. So jadi sampai sini. Ada orang mungkin dia rasa MLM itu penipu dan dah banyak kali. Sebab kenapa kena tipu? Sebab anda belum lagi jumpa Forever, platform yang saya ceburi hari ini. Faham tak? Tak apa, sabar sikit. Sebab kalau selepas malam ini, anda pun rasa kita nak tipu you, you jangan nanti you jangan sign up. Faham tak? Tapi bila selepas sipu saya, dia sudah menerangkan cara untuk membezakan satu syarikat yang betul dan satu syarikat yang nak datang ambil duit anda. Masa itu saya baru tahu sebenarnya MLM itu adalah satu bisnes yang baik. Okay? So, kalau hari ini kita nak tahu satu syarikat yang betul-betul nak bantu kita, kita kena tengok tiga apa? Tiga tempat. Satu, okay, kita kena tengok syarikat dia dulu. Jangan pergi cari syarikat yang baru. Sifu sentiasa ingatkan saya, dia kata, Eddie, jangan pergi dengar you jadi 001. Orang number one dalam syarikat ini paling menguntungkan. Sorry, saya nak tanya, LV Bag sebelum menjadi jenama yang famous sampai hari ini, saya nak tanya, orang yang first, okay, membagi tahu orang lain dia ambil itu adalah LV Bag, you rasa dia senang untuk nak semua orang, okay, rasa sama dengan dia tak? You nak buat satu branding untuk satu syarikat bukan yang mula-mula. Dia bila branding adalah dia kena guna masa. Faham tak? Macam LV Bag dia bukan jenama dia bukan sebab dia tiba-tiba menjadi sangat famous. Sebab dia sudah guna sangat lama punya masa untuk membuktikan kualiti dia, brand dia memang adalah satu jenama yang sangat-sangat baik. Okay, sangat hebat. Setuju tak? Setuju bagi saya 3. Okay. So, sama. Dalam bidang MLM pun sama. Okay, kita kena bezakan 3 tempat ini. Satu, syarikat. Syarikat kita kena cari syarikat yang kukuh. Apa makna dia kukuh? Tak ada hutang. Okay, tak ada hutang. Ramai orang kata, macam mana tahu dia tak ada hutang? Tenang saja. Dia punya itu company syarikat, dia ada branch sendiri tak? Atau dia itu bangunan adakah dia beli sendiri atau dia sewa sahaja? Atau dia punya barang di tempat di negara itu jual saja tapi tak ada branch. Itu dia bukan yang benar punya. Okay? So jadi bila satu company yang kukuh, okay, kita kena tahu macam mana dikatakan kukuh.
Satu, Forever Living dia adalah satu company yang tiada hutang. Semua barang-barang yang dia memiliki semua dia bayar cash. Faham tak? Bila saya dengar saja saya kata mana ada satu company sebegini. Nanti saya akan bagi tahu kenapa dia boleh buat sebegitu. Kedua adalah aset dia di seluruh dunia lebih daripada 165 buah negara, okey, pun ada branch dia dan semua dimiliki oleh Forever Living punya bos. Dia bayar itu bangunan buat office kita pakai. Besar tak? Dan kedua, kita kena cari company yang besar. Besar bukan sebab dia punya kilang besar, bukan sebab dia punya bos punya size besar atau dia punya itu slogan jerit besar. Faham tak? Yang besar dia kena international ke seluruh dunia. Baru itu dikira besar. Jangan main saja di Malaysia atau di Asia. Faham tak? Banyak company dia kata saya adalah global international company tapi dia punya negara semua di Asia sahaja. Atau yang ada company dia kata, saya pun seluruh dunia tapi saya punya produk ada sampai Sweden lah, ada sampai Indonesia lah, ada sampai, faham tak? Ada sampai bermakna ada dia punya agent bawa itu barang ke sana jual. Dia kata saya ada itu market. Faham tak? Jangan dengar sebegitu. You nak tahu itu company besar ke tak? Boleh tengok ada branch di sana tak? Forever Living ada lebih daripada 165 negara punya building dimiliki oleh Forever Living. Besar tak? Sangat besar. Okay? Dan lama, kena lama. Ramai orang kata, Eddie, you kalau macam tu kata, itu tak adil kepada company yang baru. Saya setuju juga. Tapi yang kalau hari ini kita ada satu kapal terbang yang 777 punya series kenapa you nak pilih 737 punya series begitu? Faham tak? Kalau kita nak pergi jauh pergi lebih selamat ada series kapal terbang 777. Kenapa you nak pilih 737 punya? You faham apa saya kata tak? Company yang lebih lama dia boleh lebih tahan sebab dia melalui ekonomi krisis. Dia benar melalui economic crisis. Forever Living melalui 3 kali economic crisis termasuk MCO, dan dia punya sales masih meningkat. Nampak tak? Ini yang company saya nampak sangat-sangat baik untuk kita menceburi, untuk memasukkan masa kita untuk dalam company ini. So jadi kita tengok sales dia tak benar jatuh. Menaik mendadak juga walaupun apa-apa masalah di dunia. Nampak tak? Ini yang buat saya sangat confident. Sebab kenapa dia boleh buat macam ni? Sebab kita kena tahu siapa dia punya founder. Founder dia adalah Dr. Rexmond. Beliau you boleh cari nama dia di mana? Di Google. Google dia sini catatlah Dr. Rexmond dia adalah digerak sebagai orang the richest man in the world di 368 orang yang terkaya di dunia. Faham tak? Kenapa Forever Living dia boleh beli semua building guna cash dan tak ada hutang dan boleh ke 165 negara sebab dan dia boleh menahan 45 tahun di market sebab dia punya bos betul-betul sangat-sangat kaya sebelum buka Forever Living. Faham tak? Jangan masuk satu company, dia punya bos buka company itu baru jadi jutawan. Kalau you percaya orang macam ni, dia punya first impression untuk buka company itu adalah untung duit. Dia tak akan bagi you untung banyak lebih daripada dia. Faham tak? Ini yang sifu saya bagi tahu. Saya pun setuju. Saya kata betul. Orang yang biasa nak jadi jutawan, dia nak kayakan you dulu. Dia buka satu company mesti kayakan sendiri dulu sebelum kayakan you. Ini yang saya sangat setuju. So that's why saya boleh tengok ini syarikat, Forever Living, Kedua, produk. Produk semua di Forever Living adalah tanaman sendiri. Dan semua stok dan bekalan mentah dia adalah di dalam tangan kita. Sebab Forever Living memiliki kilang sendiri
Kalau ada kilang sendiri dan ladang sendiri juga. Dan dia boleh proses dan jaga kualiti yang sangat bagus. Sebab semua dalam tangan beliau. Dalam tangan mereka. Faham tak? Dan dia ada satu grup seperti kita. Adalah FBO dia. Forever Business Owner. Okay, kita adalah sebagai shareholder mereka. Dan kita dengan boleh mengawalkan itu harga. Berapa nak jual semua dalam tangan mereka. Okay, faham tak? So that's why kita jangan takut ada masalah pricing. Okay, so dan harga memang berpatutan. Kenapa? Sebab semua produk dia terus kilang, okay, terus dari kilang US sampai sini sama. Okay, dia tak ada repack di Malaysia. Faham tak? So that's why sales senang saja kita boleh buat upsell. Kenapa? Sebab dia bukan sahaja suplemen. Dia ada kategori banyak. Apa lagi? Ada itu skincare, ada lagi itu weight management produk, ada banyak lagi. Nampak tak? So that's why kenapa okay, Forever Living kita buat, kita senang. Okay? Sebab dia ada banyak kategori produk yang kita mungkin mereka tak suka suplemen, tapi tak apa. Mereka boleh gunakan household produk. Nak untuk ubah gigi, nak untuk mandi, semua ada. Dari top to toe. Faham tak? Dari luar, dari dalam. Dari lelaki ke perempuan. Dari muda sampai tua. Semua orang perlu. Itu produk. So that's why. Dan satu lagi adalah dia ada semua hak cipta. Bila ada hak cipta, dia tak ada persaingan. Betul? Jadi, bila produk Forever Living dia dapat sudah okay, melalui kaji mereka memang sangat-sangat hebat. Dan satu lagi adalah saya paling suka adalah marketing plan mereka. Sangat simple. Simple sampai kita 3 konsep saja. First, Forever Living nak kayakan kita. First, dia tak ada orang tengah. Okay, dia terus dari kilang, kita sebagai FBO kita terus dapat dari kilang. Okay, dan harga memang dari kilang. Faham tak? So kita adalah shareholder yang pertama. So kedua adalah tak ada point. Tak gunakan point untuk kira kita berbonus. Terus gunakan harga jualan. You tak pernah jumpa walaupun sekarang you adalah member ke, okay, you dapatkan discount price, tapi bila kira bonus dia kira harga jualan. Bagus tak? Ketiga, tak payah pairing. Jangan suka-suka pergi cari company yang suka pairing. Itu pairing itu main game. Okay? Kita bukan sekarang nak datang untuk main game. Kita datang untuk nak buat business. Okay? Business tak payah main game. Betul tak? Dan ketiga, dan seterusnya adalah duplication. Dia senang untuk mengcopy. So bermakna hari ini kita apa yang kita perlu buat, kita ikut saja. Dan kita copy berapa ramai yang orang yang buat yang sama. Senang kan? Okay? Dan lepas tu profitable. Dia terus kira dari harga jualan. Dan sangat-sangat enjoy. Kenapa? Sebab setiap 1 tahun sekurang-kurang 2 kali bagi kita pergi melancong free. Siapa suka melancong free? 2 kali lagi. You nak pergi mana pun boleh. Faham tak? Okay? So bagus tak? Jadi bila masa itu saya sudah tengok semua ini lepas tu saya adalah seorang yang suka mencabar diri. Jadi I suka pergi tengok orang lain punya company. Mana tahu bila saya sudah katakan 3 segi ini semua mereka diam. Kenapa? Sebab mereka macam mana pun, okay, dari marketing plan pun mesti kena. Kenapa? Sebab ada point. Ada orang tengah. Ada yang tak ada orang tengah pun dia kena pairing. So dia pun kata, kenapa you company boleh buat sampai macam ni tapi anda semua pun boleh buat satu pun boleh untung sangat besar. Sebab Forever Living adalah tak sama. Faham tak? Okay? Jadi bila kita nak mulakan bisnes ini, okay, Sifu kata sangat simple saja. Sikap pertama, kita kena lupakan pengalaman yang lepas dan belajar dengan hati yang terbuka. Apa makna dia? Okay, bila masa itu saya dengar, saya pun tak berapa faham. Tapi Sifu kata, tak kira dulu you adalah profesor ke, you adalah lawyer ke, you adalah doktor ke. Okay, hari ini kalau you nak buat operation, you boleh
okay, jemput satu orang yang hebat sebagai lawyer, dia masuk operation operation tempat untuk buat operation tak? Tak boleh sebab dia bukan pakar dalam bidang itu. Betul tak? Walaupun dia adalah profesional tapi dia dalam bidang itu masih baru, sila buangkan semua pengalaman dari bidang anda yang pakar itu, simpan dulu. Jangan keluarkan sebab hari ini kalau satu cawan dia penuh dengan air, kita nak isi air lagi susah. Dia tak boleh masuk lagi. So sekurang-kurang anda kena tuangkan itu air ke dalam tong lain dulu. Faham tak? Kalau sebagai pakar, you boleh tuang lain dulu, sila kosongkan gelas itu. Sifu kata kosongkan gelas itu, baru kita isi air, baru anda boleh masuk air itu. Ilmu yang baru. Betul tak? So jadi, saya kata okey, senang saja. So, buat sekurang-kurang 1 tahun dan jangan putus asa. Yang ini memang masa itu ramai bukan saya saja, ramai orang mereka keliru. Apa makna sekurang-kurang 1 tahun. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa, senang saja. Saya hari-hari pergi kelas, hari-hari saya jumpa kawan, hari-hari cakap forever living. Tapi yang penting, sekurang-kurang 1 tahun ini, dia punya standard adalah kita, senang saja. Kita tengok bila kita makan gaji, satu hari kita kerja berapa tahun, berapa jam? 8 jam, betul tak? Kita nak kira kalau hari ini satu hari you buat part time forever, you buat 2 jam. Bermakna anda sudah membuat 2 jam, kalau 4 hari baru kira 1 hari. Kenapa? Sebab kalau kita makan gaji pun 1 hari kerja 8 jam, betul tak? So, kita kena kira berapa jam kita sudah melabur dan membuat forever living bersungguh-sungguh. Faham tak? Bukan duduk saja tunggu, sudah melalu 1 tahun. Kenapa tak berjaya lagi? Forever living tak sesuai. Bukan. Sebab you tak betul-betul buat 1 tahun. Faham tak? So, dan harus ada keyakinan. Kenapa? Sebab bidang forever living, you telah pilih. Kalau telah pilih, jangan tak ada keyakinan atas keputusan anda yang buat. Faham tak? Anda yang pilih itu. Jadi bila sudah pilih, yang kena buat sungguh-sungguh. Betul tak? Jangan you sudah bila terangkan bagi kawan kata, betul ke? Dia kata, okey lah. Kalau macam ni, I bagi you tahu, you punya kawan, dia buat okey lah, I fikir dulu lah, nanti I call you lah. Faham tak? You jangan tak ada keyakinan. Faham tak? Dan hari itu saya ada satu kawan, bila saya jumpa, dia sudah tahu saya buat forever living. Dia tanya saya, Eddie, kenapa you masih dalam forever living? Sangat lama tau. Kenapa? Saya kata, dari hari pertama saya join forever living, saya sudah janji bagi saya sendiri. Saya akan buat forever living sampai saya tua, sampai saat terakhir. So jadi dari hari ini, you tak akan jumpa saya cakap bisnes lain kepada anda kecuali forever living saja. Saya akan cakap forever living business kepada anda sampai saya mati. Faham tak? Dia pun kata, kenapa you ada keyakinan sebegini? Saya kata, sebab bisnes ini terlalu hebat, terlalu bagus, dan terlalu senang dan sesuai untuk semua orang. Faham tak? Kenapa saya tak nak buat satu keputusan bersama dalam platform ini selama-lamanya. Walaupun MCO, kita tak ada masalah kewangan. Faham tak? So jadi, dia pun rasa, bila you punya kawan dengar, you rasa kalau saya adalah kawan anda. Saya kata dari hari pertama saya jumpa forever living, saya sudah decide nak buat forever living sampai saya mati, dan dari hari ini saya akan cakap bisnes ini kepada anda sahaja sampai selama-lamanya. You jangan tanya saya sekarang saya dalam bidang mana. You berani cakap dengan kawan macam ni tak? Ramai orang tak berani. Faham tak? Walaupun dia income sudah 5 angka, walaupun dia income sudah 6 angka, dia pun kata, kena buat macam ni. I kata, kena. Sebab kenapa? You kena faham. 6 angka itu siapa yang bagi? Forever living yang bagi you. Kenapa tak berani? Duit nak masuk tapi tak berani cakap.
Faham tak? So, boleh. Janji kita. Semua cakap macam ni. I jumpa kawan mesti kata, "Hui, ini company memang tak masuk pun tak boleh." Sebab dari hari pertama dia join sampai mati dia akan cakap whatever saja. Ya okey lah, I join you lah. Nampak tak? Okay. So, syarikat you kena ada keyakinan terhadap syarikat. Jangan ramai orang tanya, Forever Living, you buat apa syarikat? Oh, I buat Forever Living. Ever long? Tak ada. Faham tak? Bila dia tanya you kena cakap dengan keyakinan. I buat Forever Living product. Apa you jual? I jual aloe vera. I jual madu lebah. I jual makanan sunnah. Apa yang saya punya itu malamat adalah nak membantu semua orang di sekitar saya jadi sangat sihat dan gembira dan bahagia. Wah, dia berkawan kata, ini saya tak join you macam tak boleh dapat bahagia lah. Betul tak? So, produk yang hebat, you kena ada keyakinan. Dan produk macam mana ada keyakinan? Pakailah. You kena pakai. You tak pakai, I bagi you tahu, you akan sedar satu hari. Kenapa kawan anda lebih muda daripada anda? Faham tak? Okay? So, bila saya keluar dengan kawan, ramai ada kawan pun tanya, Eddie, umur you berapa? I kata, I sudah 46. Dan dia kata, kenapa saya rasa pelik kenapa you punya rambut tak ada putih ni? I kata, you ada buat itu apa? Cat ada buat itu apa? Cat itu rambut. I kata, tak ada, ini semua original. Dia kata, wah, so apa you pakai? I pakai aloe vera saja. Faham tak? Ini rambut yang betul original tak ada color tak ada color tau saya punya. Itu rambut. Siapa yang 45 yang tak ada cat itu rambutnya. Selain daripada kawan-kawan FBO di Forever lah. Okay? So, dan plan pemasaran. Plan pemasaran memang okay, sangat-sangat menguntungkan. Kenapa? Sebab sekurang-kurang kalau you buat bisnes ini, you mula dari VIP. You mula dari VIP, you tahu tak? You akan untung dari 30% ke atas. Satu bidang you boleh mula dari 30%, I bagi you tahu, di luar tak ada. Okay? So, ini adalah the power, okay, dalam Forever Living. Pemasaran dia sangat-sangat tinggi. Okay? Jadi, keyakinan. Kita kena first, keyakinan diri sendiri. Jangan ramai orang dia tak berani pergi bagi tahu seluruh kawan semua apa yang you sedang buat. Jangan takut. Jangan takut. Wah, hebat. Jamalia 65, rambut 99% hitam. Oi, hebat. You guna lagi nanti jadi umur 45. Okay? So, keyakinan diri, diri sendiri, faham tak? Bila diri sendiri, you kena ada keyakinan sebab you kena faham bidang ini anda pilih dan company yang you pilih. Bila you tak ada keyakinan atas diri sendiri, bermakna you tak ada keyakinan atas keputusan yang you buat. So, kalau you nak berjaya, you pun tak percaya macam mana Tuhan nak bagi. Betul tak? So, that's why kita nak mula, kita kena mula dari diri sendiri dulu. Dan buat perjanjian kepada kita punya partner sangat-sangat kukuh. Faham tak? Jangan anda sudah cakap, lepas tu anda pun tak percaya. Itu adalah satu masalah besar. Ramai orang, mereka tak ada keyakinan diri. Bukan dia tak hebat. Mungkin dia sangat hebat. Tapi, dia tak percaya diri. Faham tak? Tapi kalau you tak percaya diri, macam mana kawan you anda nak percaya anda? Faham tak? Jadi, bila keyakinan anda sudah dibina, okay? Kedua, you kena ada keyakinan atas you punya upline. Orang yang cari you, orang yang introduce you, orang yang lead you, orang yang jadi sifu anda, mentor anda, you kena 100% sampai 300% percaya upline anda. Okay? Ramai orang suka macam ni. Dia sudah join dia, lepas tu itu sifu dia sudah buat sangat hebat lepas tu dia tak percaya dia punya upline. Dia sentiasa cakap upline tak baik.
Tapi ada satu pertanyaan, kenapa you pilih dia sebagai upline you? Kalau dia tak baik, kenapa you tak nak cari orang yang lebih baik dan lebih hebat? Kenapa you pilih dan jadi downline dia? Ini yang pelik kan? You yang pilih. Kenapa you tak ada keyakinan atas dia? Faham tak? So ketiga, downline anda. Jangan buat downline anda sebagai pokok wang. You pergi, wah, ada wang jatuh, dia ada sales, bolehlah. You tak ada sales, biarlah. Faham tak? Jangan. Downline kita bukan kita punya staff. Kita tak ada bayar dia. Kita adalah share, kita adalah partner. Faham tak? So that's why saya tak suka bagi saya punya downline saya adalah sebagai downline. I suka bagi tahu mereka you adalah partner kita. Kita adalah belajar sama-sama. Kenapa saya boleh lead anda? Sebab saya masuk lebih awal. Saya belajar lebih awal. You boleh jadi lebih hebat dari saya. Kenapa? Sebab kalau you lebih hebat, you buat yang lebih hebat lah. You memang orang yang hebat. Tak payah tengok, wah, alay, kenapa you yang taja saya, kenapa you income kecil? Bisnes ini tak ada kata upline punya income mesti mau lebih besar dari you. Money game saja ini. Siapa yang di private living, siapa yang lebih usaha income lebih besar? Banyak, betul tak? Siapa yang usaha lebih dapat untung lebih? Ini yang saya suka private living. Bukan upline saja untung besar. You percaya I. Kalau downline tengok upline untung besar dia masuk, upline dia tak untung besar dia akan hilang juga. Faham tak? Orang yang datang sebab tengok you untung besar, dia akan hilang bila you tak untung. Jangan sakit hati masa itu. Cari orang yang betul-betul ikhlas, nak ikut, nak buat bisnes betul-betul boleh kekal dan berjuang dengan kita. Ini yang partner kita nak cari. Okay? Betul tak? So, jangan tak ada keyakinan atas mereka. Kenapa? Sebab saya sentiasa nampak saya punya partner, saya kata, kalau you nak bagi talk, saya boleh jadi MC anda. Yes, kenapa? Sebab you boleh jadi satu speaker lebih hebat dari saya. Saya percaya. Saya punya partner, dia kata, ya betul tak? Yes, betul. Saya harap pun dia boleh lagi hebat daripada siku tau. Masa itu saya sangat-sangat gembira. Kenapa? Sebab kalau dia jadi lebih hebat, okay, you nampak tak? You sudah menolong satu orang dari biasa jadi sangat percaya. Faham? Itu bukan sahaja untung kekayaan, bukan untung duit saja, itu untung pahala. So faham tak? Bukan sahaja wang dalam forever. Faham? Okay? Dan sideline, okay, macam mana kita dikira sideline? Bukan upline anda, bukan downline anda. Yang kawan-kawan kita sebelah, kita halo, itu semua sideline. You kena ada keyakinan 100% atas sideline anda. Okay? Kenapa? Sebab you kena percaya sideline anda tak akan membunuh atau membuat you punya partner sampai dia tak nak buat. Tak akan punya. Dan dia punya itu pengaruh adalah 100%. Kenapa? Sebab kalau you punya partner berjaya, dia cakap dengan dia berjaya dalam private living, dia 1 sen itu sideline pun tak ada untung dah. Tapi kenapa dia perlu ambil masa untuk menerangkan kepada partner anda? Sebab dia betul-betul sampaikan mesej yang dia perlu dengan ikhlas dari hati. Faham tak? So sideline kita, kalau kita nak jumpa sideline sebegini, kita kena jadi sideline yang sebegitu juga. Faham tak? Jangan tengok orang lain punya, wah, you punya ada downline sangat-sangat hebat, you punya partner sangat hebat tau. I nak buat sikit-sikit, dia tak nak buat. Jangan buat jahat macam ni. Kita kena ikhlas. You bantu mereka, nanti you perlu bantuan, semua sampai. Setuju? So sideline kita adalah satu team. So that's why kenapa saya sangat-sangat selamat dan bahagia dan happy. Sebab dalam platform ini semua satu family. Faham tak? Tak kira upline, downline, sideline, faham tak? Dan jangan mendedahkan diri anda terlalu awal dan bersedia untuk menghadapi penolakan dari orang lain dan rasa kecewa. Faham tak? Kenapa? Sebab anda sebelum mula bisnes ini, kalau you nak cakap dengan mereka, you jangan okay? Sekejap saja bagi tahu semua orang, you kena buat satu planning dulu.
Sebab bila you nak cakap dengan kawan, you kena faham. Orang yang tak nak you berjaya sentiasa akan membagi penolakan. Okay? Penolakan yang paling sakit lah, okay, adalah tiga jenis. Siapa mereka? Satu, orang yang paling sayang dengan kita. Bukan mereka tak nak kita berjaya. Mereka takut kita kena tipu. Faham tak? So jadi, siapa mereka? Mungkin ibu bapa. Mereka sayang. Tapi mereka mereka tak sengaja bagi kekecewaan bagi anda. Sebab dia tak tahu apa yang you dengar. Dia dengar saja macam ibu saya dengar saja. Belum belum keluar sekarang, stop. Tak sesuai. Ini saya. Tapi dia kata, boleh dengar dulu tak? Okey. Dengar saja. Bila selepas dengar, lain punya pandangan. Faham tak? Kalau you nak orang yang you paling sayang, tak kira ibu bapa, suami isteri, okey, adik abang adik, semua kakak, okey, semua kawan yang you paling bagus bawa mereka datang platform ini, dengar apa yang you dengar dulu. Baru tanya mereka. Faham tak? Jangan tak dengar, dia ada satu tangkapan yang salah. Apa yang dia dengar kat luar mungkin bukan yang sini. Faham tak? So jadi, jangan salah mereka. Mereka tak dengar apa yang you dengar. So orang yang pertama, okay? Jenis pertama, orang yang paling sayang dengan kita. Okay? Kedua, orang yang benar gagah. Orang yang benar gagah, you jangan tanya mereka nak berjaya dalam bidang ini. Kenapa? Sebab ramai orang yang gagah, dia tak akan boleh terima you lebih berjaya daripada mereka. Faham tak? Sebab dia rasa kalau dia dalam bidang ini tak berjaya, semua orang kawan dia semua pun tak berjaya. Sebab dia benar gagah. Faham tak? Kalau hari ini kita nak ambil 100 markah, jangan pergi tanya orang yang ambil 2 markah. Orang yang ambil 2 markah, dia tahu cara dapat 2 markah. You nak cari you nak dapat pandangan yang betul, pergi cari orang yang berjaya dalam bidang ini, dalam forever living. Tengok apa yang mereka bagi. Sebab orang yang benar gagah, bukan dia tak hebat. Mungkin platform dia tersalah cari. So you bawa dia datang. Mana tahu dia kata, dulu saya tak pernah jumpa, sekarang saya sudah jumpa. Mungkin dia jadi satu orang yang sangat hebat. Selepas ni, dia akan thank you. Faham tak? Okay? So, pengedar dari syarikat lain. Ini banyak saya punya, ramai I punya partner dia suka buat. Dia dengar Forever, lepas tu dia pergi tanya A punya company, dia tanya, Forever Living okay tak? Dia akan bagi tahu you, mana okay, bonus atas harga jualan tak okay, PV, SV, UV, itu V semua bagus. Tak payah pairing. Pairing lagi senang. Cari 2 orang saja, pair 2, mereka nak banyak. Tapi Forever Living 1 pun boleh dapat. Faham tak? Tak payah pair. Dia tak tahu. So jadi, you tanya mereka, sebab tanggapan mereka, mereka punya platform. Tak sama punya platform, you jangan tanya satu orange, apa rasanya apple. You nak rasa apple, tanyalah apple. You jangan tanya orange. Apple manis tak? Orange kata, masam. Sebab dia masam. Setuju? Jangan tanya yang salah. Okay? Sampai sini boleh ikut? Okay? Boleh? Bagi 1. Okay? Jangan tanya apple rasa orange. Okay? Okay. Lepas tu, cara untuk berjaya di Forever Living sangat senang. Sibuk kata, Eddie, you tahu tak? Saya ulang selama 25 tahun. Saya jadi jutawan. Saya sudah melahir ramai jutawan. Saya baru buat 3 benda. I kata, senang je. Yes, 3 benda saja. You buat 3 benda ini. You buat 3 benda ini. Nanti you boleh dapat 3S yang lain. Kenapa? Sebab 3S ini sangat-sangat hebat. Okay, kita buat ulang saja. First, 3S yang pertama, sponsoring. Kalau kita nak menaja, sebab sekarang kita buat network marketing, kita perlu menggandakan masa kita dan menguntungkan masa sendiri. Betul tak? So jadi, kita kena
sponsor, menaja lebih ramai kawan kita masuk sebab platform ini boleh bantu mereka mencapai impian mereka, mendapat apa yang mereka nak, betul tak? Jadi kita bila menaja lebih ramai, you akan dapatlah satu apa tu? Satu keputusan akan nampak bila orang datang, okey, dia akan pecah kepada dua. Orang yang you menaja itu 80% 80% adalah customer dan 20% saja adalah leader. Faham tak? Bila you sponsor mereka, you ingat mereka ada 100 orang, masuk 100 orang semua nak buat. No. Faham tak? So jadi bila you nak leader, you kena buat sponsoring lebih sampai you dapat yang you cukup. Okay? Dan kedua, kalau semua orang yang sudah you sponsor, mereka tak guna produk. I nak tanya, 1,000 orang darab dengan kosong sales adalah berapa? Adalah kosong. 1,000 orang, 100 juta orang pun darab kepada kosong, itu sama dengan kosong. Faham tak? Jangan menaja saja. Lepas tu kita kena menjual. Dan menjual tu, okey, yang 80% ini adalah masa yang you guna. Kenapa? Sebab bila you menaja kawan-kawan you masuk, you kena latih mereka, you kena coach mereka, ambil masa lebih. Bukan dia kepentingan dia tak penting. Ini 20% saja, so selling kita buat kurang. Bukan. Selling pun sangat penting. Yang kepentingan dua-dua ini adalah 50-50. Kita kena faham. Ramai orang masuk, tak beli produk, tak guna produk, adalah kosong. Okay, Sifu bagi tahu saya, Eddie, you nak kosong ke? Atau you nak sales? Nak sales. So, kita kena buat selling. Kenapa kita gunakan masa 20%? Sebab kita nak buat satu produk demo, kena guna 2 jam dah. Tak perlu. 5 minit sudah cukup. Lepas dia nampak, dia tanya, you jawab saja. Faham tak? Itu saja. So, that's why masa yang kita guna untuk menaja akan lebih daripada menjual. Tapi kepentingan mereka adalah sama. 50-50. Dan servis itu bukan 100%, adalah 300 kita kena servis. Kenapa? Sebab kawan kita boleh kekal sebagai kita punya clients yang lama, okey? Sebab servis kita. Ramai orang mereka menaja ramai. Buat selling pun hebat, tapi tak ada follow up. Semua beli satu kali saja. Dia lepas tu sudah tak ada. Bulan depan you kena cari yang baru lagi. You kena cari baru lagi. Kalau you sekarang 30, 20, umur 20, okeylah. 30 buat sampai 10 tahun, 30. Nak cari yang baru lagi. Lepas 30 sampai 40, you nak cari baru lagi. Hari-hari cari baru. Bidang ini, I bagi you tahu, bila you sudah 60, boleh cari baru lagi ke? Wah, you memang orang hebat tau. Faham tak? I pun rasa letih macam tu. Tapi forever living, kita menaja untuk mengekalkan mereka sebab servis kita. Mengekalkan mereka sampai selama-lamanya. Baru you network akan semakin kembang. Faham tak? Sampai saya ada clients, dia sampai generasi kedua. Anak dia sudah join. Hebat tak? Kita buat bapa dia sudah join dalam masa kita. Habis tu, dia punya anak dari lahir I jumpa dia sampai sekarang sudah 18, dia join juga. Faham tak? You rasa ini servis sangat penting tak? Sangat penting. Boleh buat sampai generasi kedua. Mana tahu nanti anak saya ambil alih, dia boleh buat sampai selama-lamanya. Betul tak? Sebab ini bisnes boleh mewaris. Faham? Excited lah? So that's why service sangat penting. Cara-cara untuk berjaya di Forever. Kalau hari ini kita nak buat semakin senang. Gunalah cara ini. Ini cara adalah cara semua jutawan di seluruh dunia mereka pun pakai. Ini adalah ABC. ABC rules ini mula-mula, sebab kalau kita mula-mula kita sangat baru, kita tak tahu apa-apa info, jangan takut untuk mencari kawan. Tapi bila nak cari kawan, nak menerangkan, sila bawa you punya you punya advisor. Mungkin siapa?
mungkin you punya introducer ke, atau you bawa dia pergi kita punya Zoom ke, atau dia bawa dia pergi tengok sama-sama itu YouTube ke, faham tak? You boleh bawa dia, tapi you jadikan seorang sebagai bridge janda kat sini. Kenapa you gunakan ABC rules lebih senang daripada anda yang buat sendiri? Sebab kawan anda, prospek anda, dia percaya anda. Bila you cari dia, dia percaya anda. Tapi kalau you nak pengaruh dia atau you nak terangkan sesuatu yang betul bagi dia, mungkin dia tak boleh terima. You tahu kenapa tak? Sebab dulu saya bila buat sponsoring, saya buat sendiri tau. Orang yang 20 pertama itu semua reject. Orang 20 yang pertama saya sendiri cakap semua reject. Okay? Kalau macam ni, kalau bagi anda, you mesti macam ni. Forever Living tak boleh buat lah. 20 orang pun reject saya, faham tak? Okay? Tapi saya sampai 21 orang, dia sign. Bila dia sign, saya sangat excited. Lepas tu, saya terus call. Saya bilang Sifu, sudah sign. Sifu kata, ada beli produk? Tak ada. So you excited apa? Oh, I excited, I sudah dapat tahu macam mana sign. Faham tak? Masa itu, saya sudah tahu sign. Lepas tu, sudah sign dia orang semua bawa bagi saya punya Sifu. Bawa bagi saya punya introducer. Bawa bagi semua saya punya advisor. Kenapa? Sebab kita kena faham. Advisor dengan prospek kita, dia ada satu pengaruh. Pengaruh ini anda perlu binakan. You kena buat satu step adalah untuk men-tee up mereka. You kena tee up bagi mereka di satu situasi yang lebih tinggi daripada kawan kita. You jangan mentinggikan sampai melampau tau. You jangan kata, wah, I bagi you tahu dia buat Forever Living 1 tahun sangat berjaya dia sudah ada berjuta-juta FPO bawa dia. Dia ini 1 hari sudah untung juta. You rasa melampau tak? Cakap yang lebih real. Saya akan kalau bawa advisor saya macam ni. Okay, bila saya jumpa prospek, sebelum saya akan bawa saya punya saya akan membuat satu step adalah tee up saya akan bagi tahu C. Saya akan tanya 3 soalan. First, you punya kereta sudah park tak? Park betul tak? Ada bayar itu parking tak? Oh, ada. Okay. You ada kerja masa tak? Oh, tak ada kerja masa. You sudah makan tak? Oh, saya sudah makan. Kalau dia dalam keadaan lapar, you jangan harap dia boleh dengar. Kenapa? Sebab dia sangat lapar. Dia asyik nak fikir makanan saja. Faham tak? So 3 ini soalan dia sudah jawab, okey. Lepas tu you bagi tahu dia, hari ini sebenarnya saya nak bagi tahu anda satu bisnes yang sangat hebat saya adalah Forever Living. Apa itu? MLM. Wah, dia akan terkejut. Kalau dia terkejut, you kena gembira. Sebab biasanya orang yang terkejut ini biasanya akan sign. Okey? Bagi experience saya lah, okey? Kenapa? Sebab dia terkejut dia hati terbuka. Ni okey, so jadi macam tu, you akan bagi tahu dia. Biasa saya akan macam ni. Okey, katakan, Chong, saya hari ini jumpa anda sebab saya nak bincang satu bisnes kepada anda sebab saya masih baru. So jadi hari ini saya sangat bertuah sebab dapat menjemput seorang advisor saya memang sangat berjaya dalam bidang ini. Beliau telah melahirkan ramai jutawan tau. Dan beliau juga membantu mereka dari orang biasa menguntung juta dalam 5 tahun. Sekurang-kurangnya ada yang 1 tahun boleh dapat untung 1 juta. So orang yang sehebat macam ni hari ini okey, dia cuma boleh bagi saya kita 10 minit. Mungkin kita boleh sharekan dia punya experience dan tengok mana tahu dia punya cara kita boleh pakai. Kita sama-sama guna, mana tahu boleh dapat bantu. Betul tak? Tapi I tak tahu dia punya masa cukup bagi kita ke tak lah. Saya tanya dia dulu, boleh tak? Masa itu baru saya akan pergi invite jemput untuk ke tempat kita, okey, untuk menerangkan. Faham tak? Kenapa nak buat sebegitu? Kalau you tak buat tee up, okey, C biar hidung akan di atas. Katakan
Mana tahu kalau you kata, okay, you bawa A terus pergi C. Lepas tu C ya. C ya. You cakap, oi, you cakap dengan A. Ini C ya, dia punya rumah ada 2 biji Ferrari, 3 biji Lamborghini, rumah tingkat 5, ada lift. Lepas tu dia punya berapa jutawan. Lepas tu kalau dia buat lah, wah kita boleh dapat income tinggi loh. You rasa C akan dengar A tak? Siapa rasa akan dengar A punya bagi 1? Kalau ada dia akan dengar, dia tak akan dengar punya bagi 2. Faham tak? Dia punya hidung sudah di langit. Sebab you tiap salah. So that's why tak kira. Walaupun C adalah satu orang yang sangat kaya, you kena tiap A juga. Sebab berapa kaya pun dia tak akan lebih kaya daripada Boss Forever Living. Okay? Founder Forever Living ada richest in the world 368. Dia mungkin orang yang sangat kaya di Malaysia saja. Betul tak? Okay, so jadi kalau nak tiap, kita kena tiap A. Faham? Jangan tiap salah. Okay? Okay, sampai sini. Lepas tu, apa yang kita perlu buat? Sibu kata, senang saja. Lepas tu, bila you nak guna ABC rules, you nak menjemput kawan anda, you nak cari prospek, first, you kena senaraikan nama yang you nak jumpa dan taja sebanyak yang boleh. Oh, masa itu saya pening tau, masa itu. Saya kata, Sifu, saya tak ada kawan dah. Benar dengar alasan macam ni tak? Mungkin you ada kawan-kawan macam ni. I tak ada banyak kawan lah. I punya kawan semua sudah tiba-tiba hilang dia. Okay, tapi you tanya dia, bila you kahwin berapa meja? Oh, tak banyak. I kahwin majlis kahwinan saja 1,000 orang saja. I kata, you itu bukan kawan kah? You jangan tipu I itu orang you tak kenal dia masuk you punya majlis perkahwinan makan Betul tak? So yang senang nak check dia ada kawan ke tak? Tanya dia, you ada handphone tak? Dia kata, kenapa? You buka you punya contact number. Dia kata, kenapa? You buka saja contact number sekurang-kurang 1,000. Siapa setuju? Setuju bagi 3. Sekurang-kurang 1,000. Kalau di masa kini dia punya contact tak ada 1,000 I bagi tahu ini memang orang bukan orang biasa. Betul, orang mungkin sangat hebat. Kenapa? Sebab dia takut orang mengganggukan dia. Kenapa I boleh kata mesti 1,000? Kenapa? Sebab banyak kontak you ada 1,000 pun, you bukan tak ada kawan. Sebab you tak ada senaraikan keluar untuk mengkontakkan balik mereka. Sentiasa selalu kontak 3 ke 4 orang itu saja. Dan bila senaraikan jangan titip nasib dulu saya titip nasib tau. I kata, wah ini mata besar punya, maknanya handsome, dia tak perlu. Ini orang kaya tak perlu. Ini orang miskin tak mampu. Ini dia tak tahu cakap, ini tak boleh. Ini dia tak suka MM Faham tak? Titip nasib itu bukan kerja saya tau. Bukan kerja kita. Titip nasib itu adalah kerja Tuhan. Tuhan yang tentukan dia nak ke tak nak. Kenapa you nak buangkan dia punya peluang? Faham tak? You jangan titip nasib. Buat kerja kita sendiri. Sifu selalu kata, Eddie, you buat kerja yang ini bukan kita yang buat. Kata, ya. Selalu Sifu selalu marah. Kenapa? Sebab I selalu buat yang tak yang lain punya barang. So jadi, okay, dengan experience saya, sila dengar, okay, jangan titip nasib. Dan kedua, sharekan semua peluang kepada semua orang. Sampai saya share sampai macam mana saya mula-mula saya buatlah, saya suka bawa saya ambil botol kuning aloe vera. Selalu melalui itu kedai tau. Kedai di Kajang sana selalu. You ingat kalau you adalah tuan kedai itu, selalu nampak satu orang muda ambil satu botol yang kuning okay, selalu lalu you punya kedai. Setiap hari pun lalu. You akan tanya dia tak? Apa itu? Betul tak? Inilah cara saya. Bila dia tanya saya, apa itu? Ini adalah peluang untuk saya terangkan apa itu. Faham tak? Dia takkan marah you. Sebab dia yang tanya.
Dia marah you, I tanya, kenapa you cakap? Bos, you yang tanya, I terangkan saja. Dia tak boleh marah, faham tak? Okay? So ini adalah peluang. Kita di mana-mana kita pun boleh cakap, faham tak? Dan rules 80-20, semua orang yang kita terangkan, jangan harap 100% semua sudah dengar, walaupun Forever Living hebat. Tapi jangan harap semua join. Kalau you boleh buat sampai semua join, 100 orang you cakap, 100 orang you pun join, you jadi sifu saya. Tak mungkin. Kenapa? Sebab kalau semua orang dengar, semua orang sudah join ya. Selama lebih 25 tahun sifu yang kita buat lah, I nak tanya, di market luar ada orang caw kicau kah? Ada orang bawa taksi lagi ya? Tak ada. Kerja yang lain mesti ada orang nak kena buat. You jangan faham tak? Selama 25 tahun sifu sudah buat, 100 orang cakap, 100 orang pun join ya. Semua orang sudah buat forever loh. Siapa yang masak nasi lemak? Siapa yang buka gerai? Habislah. Petrokios kita pump sendiri sajalah. Faham tak? Okey? Faham? Jangan nak buat satu pemikiran macam ni. Okey? So, itu biasa. Sebab ada orang boleh accept, ada orang tak boleh. Okey? Kita kena terima. Dan lepas tu, sentiasa sifu ingatkan saya, Eddie, kalau you punya kawan cakap no, you kena gembira, excited. Kenapa? Setiap 4 no, mesti diikuti 1 yes. So, kalau hari ini, okay, you tak percaya, you boleh pergi buat. Okay? Buat Forever Living, share. 4 no, kemudian 1 yes. Dulu saya, 20 no, lepas 1 yes, saya bagi tahu. Diikuti semua pun yes. Faham tak? Diikuti. Sebab kenapa? Sebab saya buat 20, dikira bermakna ada 5 yes akan datang. Faham tak? Ini adalah dia punya kebarangkalian. Wah, ini bahasa pun hebat lah. Kebarangkalian. Faham tak? Dia adalah satu kebarangkalian. Macam ni. You kena buat as much as you can. So, kalau dia kata no, tak apa. Okay, kekalkan kawan. Lepas tu, you bagi dia 4 huruf. NEXT. Next. Faham tak? Wah. Rasa okay lah. What Forever Living excited lah. Bila dia cakap no, I no to you. I say next. You yes to me, I say okay. Faham tak? Okay? So that's why. So Forever Living sangat excited. You setiap hari pun sangat gembira punya. Okay? So menjemput melalui telefon please jangan lebih 3 minit dan especially jangan terangkan marketing plan. Jangan terangkan produk. Jangan terangkan tim anda dalam you punya telefon. Sebab telefon adalah untuk menjemput mereka keluar saja. Bukan untuk anda untuk cakap. Nak terangkan semua. Faham tak? I benar dulu sebab bila saya join Forever Living masa itu tak ada smartphone. Tak ada video call. Tak ada WhatsApp call. Semua itu adalah Nokia 3110. Siapa sama dengan I? Semua SMS punya. Paling canggih pun SMS. Dan setiap SMS pun 10 sen. Kena kira punya. Kita kena teks hantar 10 sen. Lepas tu bila malam pukul 7 lepas 7 senang saja. Okey, nak jemput kawan 3 minit tak perlu. Biasanya kita jemput kawan minum teh macam mana? Senang saja. Halo, Chong. Malam ini you free tak? Malam ini tak free. So kalau macam ni Khamis atau Jumaat mana satu free? You kena bagi 2 pilihan. Kenapa? Sebab otak minda kita dia akan pilih satu. Faham? Okay. Keluar saya punya slide Okay. So, lepas tu kita kena faham. Bila kita call kita punya kawan jangan nak terangkan. Jangan nak terangkan
Sebab you tak boleh terang dengan teliti. Jadi anda apa yang perlu buat? Anda perlu buatlah jemput mereka saja. Acong, you Khamis ke Jumaat? Mana satu hari ya? Okey. Dia kata Khamis atau Jumaat? Khamis lah. Khamis. So you nak online atau offline? Nak jumpa? Oh, online lah. Boleh duduk kat rumah. So macam tu. Pukul 8 ke atau yang lebih lewat sikit pukul 9. Pukul lewat sikit lah 9. Okey. Lepas tu tutup. Jangan you nak tanya, macam mana you punya kucing? Macam mana you punya abang? Macam mana? Tanya lagi dia katanya, you jemput saya keluar buat apa? Saya jemput you nak terangkan satu bisnes habis. 50% ke atas semua cakap tak senang. Mula-mula cakap senang, lepas tu tak senang. Faham tak? Jemput kawan, jangan guna cara lain. Cara cari mereka jemput keluar minum teh. Okey? Boleh? Semua? Okey. Sekejap. So lepas tu boleh ikut semua? Boleh ikut? Bagi saya satu. Okey, thank you. Boleh ya? Okey, saya punya slide coming Okey, sampai sini semua boleh ikut. Bagus. Okey, lepas tu. Okey, lepas tu. Saya teruskan Okey, lepas tu 5 cara untuk berjaya dalam forever living. 1. Tentukan impian anda dan tentukan maklumat. Lepas you sudah nak jemput kawan, you kena macam mana? You kena tetapkan anda punya impian. Okey, dalam masa berapa lama you nak jemput semua kawan yang anda kenal. Faham tak? Macam dulu saya 50 kawan saya jemput semua 2 bulan. Sebab you kena faham, kawan yang kita kenal, kawan-kawan kita lain juga. Faham tak? You tak cepat, you tak dapat. Ini adalah satu syarat. Dalam network marketing, you kena cepat. You baru dapat. Faham tak? You kena cepat jemput kawan. Sekurang-kurang 1 hari kalau you part time, 1 ke 2 orang. Kalau you full time, as many as you can. Faham tak? Sebab sekarang dia bukan sahaja offline. Dulu kita kena satu tempat ke satu tempat, satu ke tempat ke satu tempat. You tahu tak? Saya tinggal di KL. KL kalau satu tempat ke satu tempat, 1 hari boleh jumpa 5 appointment, you sudah sangat hebat. Sebab jam. Betul tak? Kalau you di tempat yang you tinggal itu sangat kecil, I bagi you tahu. Sekurang-kurang 5 ke 10. You buat sebanyak yang boleh. Kawan-kawan di kampung saja. Buat yang kampung saja dulu. Lepas tu kawan yang kita kenal. Dan saudara-saudara kita. Cepat. Dan lepas tu. Dan maklumat tu, dia kena tentukan masa. Jangan kata, hari ini saya nak jemput semua kawan saya secepat mungkin. Apa makna secepat mungkin? Secepat mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Betul tak? Itu panggil secepat mungkin. So jadi bila dulu saya buatlah satu maklumat adalah saya nak jemput 50 kawan ini dalam 2 minggu. Buat tak habis tak apa. Asalkan you buat. Faham tak? Lepas tu saya berapa lama saya nak jadi manager? I nak 5 bulan jadi manager. Income saya kena menjejak 5,000. Bila? Faham tak? Kena tulis bila. Angka dia berapa? Jadi manager 8,000. Bila? Jangan kata, I akan nak capai manager saya secepat mungkin. Secepat mungkin bermakna bulan depan atau tahun depan. Faham tak? Jangan secepat mungkin. Ada orang suka dia buat maklumat mereka, I harap saya boleh capai. Kita pun harap. Tapi betul ke you betul-betul nak buat? Itu adalah satu harapan.
bukan yang malamat. Faham tak? So kalau you sudah tentukan tarikh, anda akan akan fokus. Sebelum tarikh sampai, you akan capai. Okay? Bila you ada fokus macam ni ya, seluruh dunia, seluruh dunia termasuk Tuhan pun bagi you bantuan. Percaya tak? Okay? So that's why bila you buat satu maklumat, jangan nak secepat mungkin. Tentukan masa, tentukan angka dan bila. Okay? Sampai sini okay? Dan kita boleh breakkan, you boleh buatkan satu maklumat harian. Macam mana maklumat harian? Setiap hari apa yang you perlu buat? Gunakan produk. You nak buat satu maklumat mesti dari setiap hari. Maklumat harian yang biasa saya buatlah akan sangat senang saja bagi partner saya. Satu, gunakan produk. Gunakan produk, lepas tu rasakan produk itu, lepas tu jumpa kawan saja, bagi tahu dia. Jumpa saja, bagi tahu dia, hari ini saya sudah guna satu shampoo yang sangat-sangat bagus tau. You tahu tak, I guna sebelum ni I ada banyak rambut gugur, lepas tu sekarang you nampak tak, bersinar. You kawan mungkin dia pun ada masalah masalah rambut. Lepas dengar boleh try lah, nampak tak? Macam dulu okay, sorry saya punya share punya screen itu ada masalah sikit. Okay, so tak apa. Kalau saya terangkan macam ni okey tak? Boleh Okay. So berkongsi perniagaan dengan setiap orang. Berkongsi perniagaan dengan setiap orang dan buat panggilan kepada prospek yang you nak. Faham tak? Setiap hari kena call 3S. Okay, tak kira you nak buat mana satu, at least you buat 1S. 3S itu kalau you buat betul-betul tak kira mana 1S you buatlah. Lepas you sudah jadi jutawan, 3S bukan sponsoring selling, servicing tau. Adalah apa? Sleeping, swimming, shopping. Faham tak? Ini Sifu kata. Bila you sudah berjaya, 3S sudah lain. Faham tak? So that's why bila you tengok Sifu punya Facebook dia hari-hari kata dia pergi shopping. Dia shopping apa? Bukan shopping baju. Bukan shopping semua. Bukan shopping handbag. Dia shopping kondominium. Dia pergi shopping beli rumah. Faham tak? I kata ini shopping memang hebat. Betul tak? So that's why you nak macam ni tak? So betul-betul buat 3S yang betul-betul. Faham tak? So setiap hari kena buat. Dan maklumat mingguan adalah sekurang-kurang taja 3 ke atas. Kawan baru, VIP setiap minggu. Bawa mereka datang Zoom, bawa mereka datang terpanyaki, bawa mereka dalam coaching class, semua bawa. Dulu kita kena bawa dia pergi HQ. 1 minggu sekali. Susah nak bawa. Kita pun pergi rumah depan dia, hold down. Keluar. Naik kereta. Dulu saya pakai motor. Mula-mula saya buat Forever Living, saya pakai motor. Naik motor. Lepas tu bawa dia terus pergi. Faham tak? Sampai sana, turun. Dengar. Dulu saya buat macam ni. Kawan saya buat sampai satu hari dia kata, Eddie, you gila. Saya kata, yes. Sebab I nak berjaya. Dulu tak ada Zoom. Dulu tak ada online. Faham tak? Kita kena buat macam ni tau. So sekarang sudah memudahkan kita. Adakah anda buat secara macam ni? Kalau you berkawan kata, I punya rumah tak ada line. Tak apa. You pergi rumah dia, you punya handphone buka, you ada line. Betul tak? You punya handphone ada line mah. You pergi duduk sebelah dia. I ada line. Ini Zoom. Kita sama-sama dengar. Faham tak? Kenapa tak boleh? Tak ada bawa dia HQ mah. You bawa, you sendiri pergi rumah dia mah. Dia tak ada line, you ada line. Faham tak? Okay, boleh. Boleh bawa you punya laptop sekali. Okay? Fikir cara. Orang nak berjaya kena fikir cara. Betul tak? Setuju Okay. So, cara untuk berjaya lagi, please melindungkan kita punya harga pasaran produk Forever Living dan menjagakan maruah dan kita punya produk dengan company kita. Sila jaga harga dengan maruah. Sebab kita adalah ambassador Forever Living.
Jangan rosakkan nama Forever. Sebab Forever Living ini platform sangat hebat, sangat bagus, sangat mudah untuk nak bantu kita capai impian. You jangan rosakkan platform ini. You rosak, okay, anda yang rugi. Betul tak? So ramai orang tanya, Eddie, kita lindung, tapi ada orang di itu S lah, itu L punya lah, itu ada jual murah lah. Biarkan mereka. You kena faham, hari ini kita nak jadi usahawan. Usahawan yang berjaya bukan jual produk. Kita ada satu platform, kita ada satu sistem yang paling hebat di dunia. Adalah BO International 9333 system. Sifu punya sistem. Dia telah menggunakan sistem ini melahirkan lebih daripada 20 orang jadi jutawan. You nak jadi salah seorang tak? You nak sistem ini jaga maruah dan harga produk Forever Living. Kalau tidak, semua rugi. Betul tak? Orang yang semua jual itu harga murah, dia adalah salesman. Jangan saya kata apa? Bapa saya sentiasa kata, bos jangan sangat berkira dengan staff. Orang yang buat sales, dia adalah sales. Orang yang salesman tu, you jangan sangat berkira dengan dia sebab you adalah bos. You tak sama. You adalah usahawan. So usahawan adalah lebih tinggi, pandang lebih jauh. Betul tak? Kita nak bantu lebih ramai orang. Jadi hari ini kalau ada orang kata, Eddie, you adalah manager. You ada 48%. Boleh dapat harga you tak? I akan say sorry, no. Okay? I bagi tahu semua, I dari hari pertama sampai sekarang, I tak pernah jual murah produk Forever Living. I ikut polisi 100%. Okay? Ramai mereka tanya, Eddie, I nak ambil you punya diskaun. Tapi I cuma nak beli dengan murah saja. I nak pakai saja mah. I akan tanya dia, kalau you ambil I punya harga, saya buat sales 120,000 dalam 2 bulan you pun buat 120,000 2 bulan sales bagi I loh. I bagi you harga itu. Wih, tak mau. Saya cuma mau itu produk saja. Then you beli dengan harga jualan lah. Wah, Eddie, you sangat ego I bukan ego. Ini adalah polisi Forever Living. Ini adalah maruah company kita. I kena jaga sebab I adalah salah seorang shareholder di platform ini. Faham tak? So kalau orang-orang kata, you tak tahu buat business, biarkan. Okay, kita bagi 4 huruf. NEXT. Next. Kita cari orang yang dengar apa yang kita sampaikan. Betul tak? Okay, you say no, I say next. You say yes, I say okay. 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 Tu sampai sini. Hadir sekurang-kurang 5 kali. Mesyuarat berturut-turut dan bawa prospek bersama. Okay, sebanyak yang boleh. Dulu kita kena bawa pergi HQ. Sekarang YouTube channel. Semua masuk. Tekan saja enter. 1 hari 5 kali sudah boleh. Okay. Kena belajar bersungguh-sungguh. Kalau you belajar seorang, you rasa wah sangat lonely. 1 orang saja. Ayah. You pergi kawan dia rumah. You buka itu YouTube. Lepas tu you belajar, masa belajar you panggil dia sekali. Faham tak? Jemput sekali lah. Tengok wayang boleh jemput. Belajar tak boleh jemput ke? Okay? Betul tak? Okay, dan jangan tinggalkan mesyuarat lah. Kalau bawa kawan, jangan tinggalkan mesyuarat separuh jalan. Dan sila. Jangan bawa budak-budak ke mesyuarat. You tahu kenapa tak? Dulu ada satu joke di sekitar kita. Dia kata, you bawa itu kanak-kanak, dia tak cukup 18, dia tak faham, tak apa. Kalau dia dengar, dia faham platform Forever Living memang hebat, dia nak join, tapi dia 14 sahaja. Dia kena tunggu sampai 4 tahun lagi. You rasa hati dia macam mana? Betul tak? Dia kalau 14 di bawah dia datang, dia tak faham tak apa. Kalau dia faham,
dia kena tunggu 4 tahun lagi. Macam mana? Betul tak? So that's why, okay, kita bawa kanak-kanak, kadang-kadang kalau kadang-kadang itu tak basic, okay. Tapi kita takut nanti dia faham. Kena tunggu. Okay. So, dan satu lagi tabiat mencatat nota dan merekod. Faham tak? Ini ada satu tabiat yang memang sangat-sangat bagus. Dan satu lagi adalah sentiasa membantu speaker mewujudkan suasana meriah. Kalau saya tanya, bagus tak? Tekan 1. Kena tekan 1. Kalau bagus tak? Tekan 2. Tekan 2. Betul tak? Jangan diam saja. Lepas tu saya pun tak tahu you orang dengar ke tak dengar. Okay? So, sama-sama kita buatkan, okay, suasana yang meriah. Okay? Sama-sama belajar. Okay? Dan gunakan alat-alat. Okay? Alat-alat yang kita sediakan. Apa itu? Itu DVD, bukan DVD. Sorry itu apa lagi? Dulu kita pakai kaset. Dulu kita pakai CD. Mungkin sekarang orang baru tak pernah jumpa kaset, betul tak? Okay? So tak apa. Sekarang kita ada satu kita punya itu sistem dalam dia ada YouTube channel, ada dalam Telegram, semua. Dan lepas tu ada apa lagi? Satu lagi adalah demo kit kita. You kena ada demo kit. So demo kit itu adalah satu senjata yang sangat-sangat hebat tau. Okay, you kena buat demo. You tak ada demo kit you jangan rasa you punya kawan kenapa you cakap sampai susah, you punya kawan pun tak nak join. Sebab you tak ada buat demo. Faham tak? Kalau you buat demo, senang saja jadi mereka join. Okay? So, sampai sini boleh ikut? Boleh ikut bagi saya satu? Okay, thank you. Dan, so sekarang ada satu pertanyaan. Siapa adalah orang yang baru, belum join? Bagi satu. Orang yang baru, belum join. Bagi satu. Ada orang yang baru? Tak, belum join lagi? Ada ada orang yang sudah join? Okay. Tak apa. Walaupun ada join, ada yang tak join Yang penting cepat-cepat cari kawan anda. Cepat-cepat cari kawan anda. Jadikan VIP. Kalau you belum VIP, you sangat rugi. Sebab VIP, you terus dapat 30% dan terus boleh memulakan bisnes yang excited. Yang kita sentiasa jumpa kawan yang sangat-sangat muda dan sangat excited. Dan sekarang ada diskaun lagi. Ada promotion. So, you cepat-cepat tanya kawan anda. Faham tak? So, sentiasa ingat. Sentiasa ingat kalau you jumpa kawan, 4 no. Okay? 1 yes, betul tak? Kalau kawan kita cakap no, apa kita cakap? Kita cakap next. Kalau kawan cakap yes, you cakap okay. Okay? So, sampai sini. Hari ini sharing saya sampai sini saja. I pass back mic bagi saya punya MC Kelly. Terima kasih Eddie Chai punya sharing. Memang banyak ilmu beliau dan sharekan kepada kita. Jadi jangan saja tahu. Yang penting adalah terus bertindak. Okay. So sebelum kita bersurai, jom mari kita ambil gambar. Okay. So kalau ada produk, boleh show email produk sekali. Jackie 可以关掉那个spotlight 吗？可以帮我们拍照。OK, siapa boleh tolong kita ambil produk? I jumpa I punya idola. Yes, thank you. Sudah?